الله 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 يا الله 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 يا الله. Okey. Tengok slide, nampak slide tak? Belum keluar Ustaz. Okey. Jika terjebak di kancah pertengkaran, maka lihatlah kamu sini tau. Ni, kamu kat sini. Ni yang 3 kotak ni, ni nak salin. Ini itu dah salin ni. Betul tak? Betul Ustaz. Jika terjebak di kancah pertengkaran, maka lihatlah dirimu. Wah, nanti Muka Rabin tak tahu teman dia tu. InsyaAllah besok order InsyaAllah kalau ada meninggal besok InsyaAllah. Oh, besok orang datang Besok gimana tu? InsyaAllah. Besok kita pergi salam Ya Ustaz, InsyaAllah Ustaz. Okey. Tak apa kalau awak dah hal, tak apa. Kalau tak ada hal, pun macam biasa lah sebab 25 Tak ada apa-apa lah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada hal, saya pun boleh. Adi. Main lah. Boleh, insyaAllah. Jalan pun tak apa. Boleh. Pun tak ada ke. Tapi kau naik kerja, boleh. Sekarang dah balik kajam. Itu kampung saya tu. Boleh saya bawa. Lepas tu kita kena pergi salam. Baik, insyaAllah. Semua orang bawa. InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah. Jangan ada lori ayam, naik lori ayam dah. Dia. Jangan naik lori ayam cukup. Kamu lori ayam. Dia Imam Ghazali kata, nasihat yang ke-23 ni, dia kata engkau jangan terlibat dengan bertengkar, berbalah dengan orang, bergaduh dengan orang, berselisih-selisih faham dengan orang. Kalau perlu rasa macam nak bertukar-tukar pandangan dan kita rasa dalam tu mungkin ada akan melibatkan pertengkaran, maka engkau lihat diri engkau, dia kata. Engkau akan berada dalam kebaikan dan engkau juga dikatakan menzahirkan kebenaran kalau padamu ada 2 tanda. Ini tanda dia. Bila kau masuk tu, berbincang tu, walaupun dia akan hasilkan sedikit pertengkaran, tapi kau kena fikir nanti kau, tak kisah. Kalau kebenaran tu datang daripada lidah orang lain pun kau akan terima. Ada tu. Itu tanda dia, kau memang nak cari kebenaran. Okey. Nombor 2, sebaiknya lakukanlah di tempat yang tertutup. Tertutup maknanya bukan terbuka pada semua jenis manusia datang. Nampak tak orang buat sekarang macam mana? Kau nampak tak orang buat macam mana sekarang? Orang buat macam mana? Orang buat di tempat terbuka tau. Di tempat terbuka. Menyebabkan orang ni bergaduh. Kadang panel dia tak gaduh. Steady je kat atas. Tapi yang bergaduh ni pengikut penyokong dia. Patutnya mesti buat tempat tertutup. Tak payah panggil orang luar. Orang berkenaan je datang untuk bincang. Dan mesti kita datang dalam keadaan, kita tak kisah. Kalau kebenaran tu datang di lidah orang lain pun tak apa. Faham tak dua ni cerita ni? Dua syarat ni. Boleh faham mungkin satu hari dia terlibat ni. Terangkan balik. Ya. Dia faham kan? Terangkan balik. Terangkan balik. Dia kata kalau kita terjebak dengan kacang pertengkaran, kita nak tengok kita ni, adakah kita ni berada dalam keadaan yang betul untuk masuk dalam kancah ni,
nak berbincang ni, yang kita rasa akan menyebabkan pertengkaran, kita tengok diri kita. Sanggupkah kita terima kebenaran tu kalau datang dari orang lain dan kita mesti minta dia lakukan tempat tutup. Kalau kita boleh buat dua ni, baru kita boleh masuk. Dia tak payah. Tu masih Imam Ghazali tu. Ni yang ramai orang tak buat ni. Orang tahu benda ni tengah panas, dia saja jumpa-jumpakan orang ni. Banyak contoh lah jumpa yang kita tengok. Dr. Mazli jumpa dengan siapa, ustaz apa tu. Memang dia orang kat luar dia dah bertengkar ni. Temukan, lepas tu buat kat dewan, orang ramai datang. Kan lagi benda lagi panas kan. Lepas tu buat tempat tutup, bincang secara intelektual lah. Betul tak? Kenapa nak libatkan orang lain dengar? Yang buat ni semua ni akhbar-akhbar ni kadang buat ni. Akhbar apa NGO apa kan. Lepas tu jangan hangatkan lagi suasana. Betul tak? Sebab mereka ni ada followers di sini. Nanti jadi lagi bergaduh. Lepas tu disuruh dilakukan pada tempat tutup daripada tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Itu syarat dia. Assalamualaikum Ustaz. Dalam ayat. Saya nak tanya, abang nak tanya Ustaz. Kalau kita bertaki dalam satu hal, kalau kita bertaki dalam satu hal dan tentang agama dengan orang bukan Islam, tuan Ustaz, kita mempertahankan agama kita dengan bercakap dengan bukan Islam lah. Dia melucah agama kita, lalu kita mempertahankan agama kita sehingga kita bertaki dengan dia. Betul Ustaz? Bertaki apa? Bertaki ni maksud kata sampai kita cakap sama macam nak bergaduh lah, gitu lah. Betul Ustaz? Terang aja, tinggalkan. Jadi mana tidak perlulah kita sampai nak pegang tengah leher, tak payah lah maknanya. Ayat ni. Ya. Terangkan yang betul. Terangkan agama kami macam ni. Kalau nampak dia macam nak bertegang leher je, tinggalkan. Sebab saya biasa macam tu Ustaz, dengan Kristian Ustaz, dengan orang Kristian. Tapi kita mesti ada poin yang dia tepat. Poin yang betul. Lalu Abang Din, diorang tanya pasal apa? Abang Din pengalaman. Dia cerita tentang ketuhanan Ustaz. Yalah. Dia selalunya orang Kristian ni dia akan cerita tentang ketuhanan. Lepas tu lagi dia akan bertanya kita tentang keadilan Islam dalam masalah perkahwinan. Dia biasa tanya saya. Kenapa dia pasal kahwin 4, ya. Kenapa dia kata tak adil kata Islam kata kenapa lelaki boleh kahwin 4, perempuan tak boleh kahwin 4. Pasal tu Ustaz. Lepas tu dia punya ilmu tu kita kena tahu. Dia punya ilmu tu apa hikmahnya yang Allah jadikan itu kita kena tahu. Dan hikmah yang memang sebenarnya hikmah tu di situ kita explain kat dia. Lepas tu nanti ada bawahnya pula ni, dah kena cerita ni. Kalau dia bertanya tu semata-mata nak condemn atau dia bertanya tu nak cabar kita untuk bergaduhan, tinggalkan. Ini yang saya cakap ni, bawah ni, maka kita apa? Ibarat doktor yang telah melihat sakit yang teruk, tak boleh rawat, tinggalkan. Oh, ya. Kalau dia memang tanya nak bank kita kan. Dia tu selalunya nak bank lah Ustaz selalunya. Kristian ni selalu kalau dia bank nak hantam, sama tinggal. Tak ada explanation to you. Dia bukan nak tahu, dia nak cakap gaduh dengan saya buat apa. Buat apa you tanya. Tapi kadang-kadang saya hangat hati Ustaz. Bila orang cakap tentang agama kita. Memang. Tapi kita memang kita akan jadi hangat hati bila dia bermain dengan agama kita. Betul. Orang main ke agama kita. Memang kita akan hangat hati. Kita mesti hangat hati. Kita mesti marah kalau orang bermain dengan agama kita. Ya, betul Ustaz. Kalau orang mempersendakan syariat ni, orang beringan-ingan, orang bawa kelakar, orang bawa kelakar pada sunnah, kita memang kita patut kena marah. Kalau kita tak marah, kita tak ada hati yang agama kita. Kalau kita rasa dia memang nak hentam kita, nak apa, kita cakap ambil satu benda, kita terangkan dia betul, kita nak dengar, boleh tinggal. Okey, ni kat bawah ni. Okey, terima kasih Ustaz. Ketahuilah bahawasanya menimbulkan satu kemunculan pada satu masalah sama dengan halnya menunjukkan penyakit hati kepada seorang doktor. Katakanlah orang datang kita bertanya satu masalah. Dan jawapan yang diberikan kepada keputusan tersebut sama pula halnya dengan usaha untuk menyembuhkan penyakit hati itu. Dan ketahuilah bahawasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya. Dan para ulama' adalah doktor yang pandai mengubat. Dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya atau doktor yang bukan pakar dan layak bersanding perbuatan. Bahkan seorang yang alim yang telah sempurna ilmunya belum tentu ia mahu mengubati semua orang yang sakit.
Mereka hanya mengubati penyakit yang dah akan boleh sembuh atau dapat diubati. Jika seandainya penyakit itu kronik, sangat susah untuk diubati. Atau memang sudah tak jalan dalam diubati. Maka kepandaian seorang doktor tu bahawa ia berkata, orang ini sudah tidak dapat diubati. Maka doktor pun sudah tidak mahu membuang masa untuk mengubatinya kerana mengubati penyakit seperti ini samalah halnya dengan membuang masa saja. Faham tak dia tu? Dia bagi contoh, doktor, orang bawa sakit kronik. Dan daripada ilmu doktoran dia kata ni tak boleh nak rawat dah ni. Selalunya reject, hospital reject. No. Hospital suruh balik. Bukan hospital suruh balik ni tanda dia dah baik. Tanda penyakit ini dah tunggu masa nak mati je. Selalu hospital akan suruh balik. Kenapa? Kalau doktor tu tunggu dia pun rawat, dia pun tak boleh. Dia ikut ilmu doktoran. Dia ni memang nak mati lagi 2-3 jam Lagi sehari 2 dia mati lah ni. Memang ada penyakit gitu. Dulu adalah orang ni kakak ni kena kanser. Masa tu saya kat Sarawak. Dia kata kakak dia macam kacau. Saya kata kenapa? Dia tak tahu. Dia cerita dia. Saya kata tak tahulah kenapa saya pernah dengar pula orang sakit kronik ni macam kacau. Mungkin ada kemungkinan ada macam dulu pernah lah saya tengok orang tukar ubat. Ubat tu panas ke apa dia macam. Saya ceritakan begitulah. Lepas tu dia kata kau bawa je lah pergi hospital dan cakap apa lagi. Apa gitu dia buat kita tak pandai kan. Dia bawa pergi pukul berapa lepas isyak dia bawa pergi. Lepas tu pukul 10 dia call saya balik. Itu saya kat Sarawak. Dia kata, doktor kata paling lama dia boleh hidup waktu subuh. Paling lama dia boleh survive, doktor tengok darah dia. Darah kuman tu aktif sangat. Dan doktor kata paling lama dia boleh survive waktu subuh. Dan dia meninggal pukul 2 pagi. Balik pukul rumah pukul 11.30, dia meninggal pukul 2 pagi. Bukan doktor lepaskan dia balik ni sebab dia sembuh. Sebab doktor kata ini dah kronik, dah tunggu masa, doktor tak boleh buat apa-apa. Buang masa, kalau rawat buang masa. Baik dia pergi rawat pesakit yang dia ada potensi untuk sembuh. Untuk selamat. Jadi Imam Ghazali dia bandingkan benda ni macam kita bertengkar dengan orang. Kalau kita tengok dia ni punya jahat dia kronik sangat lah. Dia bagi tahu kita masalah. Dan cara dia bercakap ni macam kita boleh baca dia nak bertengkar. Kita dah kena bijak. Kita baca ni, dia ni memang nak bertengkar ni. Dia highlight satu benda, dia tahu kita tak setuju dan dia cuba nak provoke kita untuk bertengkar. Maka waktu tu lah kita kena jadi doktor yang melihat pesakit kronik, tinggalkan. Jangan masa. Itu maksud dia. Boleh faham kan? Ini kenapa bagian-bagian ujung dia beritahu ni? Sebab dia dah merasakan anak murid dia ni sebenarnya ada ilmu. Tapi bila ada ilmu ni nak kena hati-hati. Jangan terlibat dengan kancah pertengkaran. Kemudian muka surat sebelah. Ketahuilah bahawasanya penyakit jahil bodoh itu terbagi kepada 4 perkara. 1 saja boleh diubati dan 3 yang baki lagi sudah tidak boleh diubati. Ni. Bila kita dah belajar agama ni, ada orang akan tanya masalah. Jadi nak tengok kategori jahil dia lah. Kalau jahil ni, kalau dia tak boleh nak terang, tinggalkanlah. Tak payahlah jawab. Ni 4 peringkat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tanya Ustaz. Ya. Saya ni memang setiap bulan bertengkar Ustaz. Macam mana Ustaz nak buat? Jangan apa? Dengan kawan-kawan lah. Sebulan sekali mesuarat kan. Dia kita ni dia pun naik angin. Kita naik angin. Jangan angin. Macam mana nak buat tu Ustaz? Jangan angin. Abang tengok dia punya kategori jahil ni. Kalau abang nak tengok benda jahil ni, yang saya nak cakap ni, tinggalkan.
Satu, jangan angin. Kalau ada angin habis. Kalau angin dah memang masuk pertengkaran lah. Tu nak kena steady lah sikit. Nak kena steady je lah. Kerana steady juga Ustaz. Kerana tak steady juga. Orang hentam ke, orang tunjuk kebodohan dia, kita kena steady lah. Itu je lah Ustaz. Saya kalau bercakap, saya rasa boleh lah, saya tak adalah angin. Tapi kadang saya angin bisa ngajar. Saya angin. Betul Ustaz. Betul. Itu yang Ustaz Angin kata. saya ngajar, tak orang masjid, dah lah yang ngajar ni, kita ajar ni basic. Dia pun memang tak tahu. Lebih angin saya tengok orang tidur. Lagi saya geram. Kadang Itu pula kita- masalah lagi. Kadang saya heran tu benda-benda tu simple dia nak dijadikan benda yang susah-susah. Itu Ya, yang memang benda ni basic. Benda ni basic. Tapi sebab bila kita tak belajar, dia jadi kaedah yang rumit tau. Macam kalimah la ilaha illallah semua tu very basic. Ya Ustaz. Back to the basic, back to the fundamental, tengok makna dia, faham makna dia, apa nafi dia, apa isbat dia, semua orang akan berpegang faham dan benda sama. Dah. Ya, Ustaz. Betul dia kata ni. Tapi bila orang tak ada basic dan bila kita ditanya, kita cerita pasal basic, dia tak nampak benda basic ni dan dia ada benda basic yang dia faham yang tak betul. Itu selalu jadi pertengkaran. Ya Ustaz. Ya. Faham. Dan dia berpegang pada benda tu dan dia tak nak buka fikiran dia untuk menerima sesuatu yang patutnya diterima dengan betul. Ya Ustaz. Dan dalam keadaan dia tak pernah nak belajar agama. Ni lesi bang. Wow. Kalau gitu betul bang? Ya Ustaz. Ha. Jadi ubat dia yang tertulis dalam 4 ni lah Ustaz ya. Ubat ni tengok, kita tengok dia kat empat ni kat mana dia berada. Kita tengok dia kat mana. Tak, sekarang ni kita mesti menyalahkan diri kita ya tak, baru dapat jawapannya tak. Betul. Ya. Ha. Kalau tidak, kita pun tak jumpa dekat mana. Ya Ustaz. Ini yang pertama ni, kategori apa ni? Orang jahil yang bertanya menimbulkan masalah didorong oleh sifat hasad atau marah. Orang seperti ini jika engkau berikan jawapan yang paling baik dan paling fasih dan paling nyata, 3 kali paling ni. Ini kategori pertama ni, dia bertanya Terima kasih Ustaz. atas dasar apa? Dengki, hasad. Hasad atau marah. Bukan dia tanya dia nak tahu. Dia tanya ni macam dia provok kan, dia dengki je. Macam dia dengki. Bila kita dapat tangkap, awal dia tanya atas dasar dengki atau marah, kita jangan bagi jawapan. Orang seperti ini, kalau kau beri jawapan padanya, walau jawapan itu paling baik, walau jawapan itu paling fasih, walau jawapan itu paling nyata, maka sebenarnya jawapan itu akan menimbulkan kemarahan dan pemusuhan dan kedengkian saja. Lagi kita jawab, lagi dia marah. Sebab apa? Dia datang kita memang dia nak marah. Dia bertanya atas dasar marah. Nampak tak dekat mesyuarat agung? Nampak? Nampak tak ada orang bertanya? Nada dia lain. Dia tanya, saya nak tanya. Dia kata, nada dia lain. Kenapa pihak surau bagi bantuan banjir satu rumah hanya RM100 satu rumah? Nada dia marah. Kenapa ada orang lain dapat RM150 apa tak? Dia kata. Itu dasar apa tu? Dia kata orang lain dapat RM90. Kenapa dia dapat RM100? Itu dasar apa? Dengki. Dasar hasad. Kenapa hasad? Dia tengok orang lain dapat banyak, tak suka. Dia dapat sikit. Katakanlah berazab bentang akaun berdasarkan kepada kemusnahan ke, berdasarkan kepada apa-apalah yang kita dah buat kajian, maka kita buat keputusan kawasan ni dia punya air naik sampai bumbung, kita bagi dalam 1 huruf. Kawasan rumah awak air naik sampai lutut je, mungkin tak banyak, kita menjagakan tak banyak kerusakan lah. Atas dasar ihsan kita bagi 100. Mungkin kita ada satu fakta. Tapi dia tanya ni, base dia, dasar dia, dengki orang lain dapat lebih dan marah bila dia dapat kurang.
waktu ni lah Imam Ghazali beri panduan, engkau bagi jawapan paling baik, paling fasih, paling nyata, dia akan marah lagi. Kita ada pengalaman ni, tak ada pengalaman ni pula. Jadi apa tindakan? Ni tindakan ni. Apa tindakan kita ni? Dia kata apa? Tak perlu jawab. Tidak perlu jawab. Tidak perlu jawab. Kata dengan dia, bang, abang kalau nak marah, saya tak jawab. Dia kata, kenapa tak jawab? Saya berdasarkan kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali kata, kalau seorang bertanya atas dasar marah atau hasad, maka tindakan yang paling perlu saya buat, saya tak perlu jawab. Nasihat ke-23 Ustaz ni. Kita kena cakap dengan dia, turun dengan suara dulu, jangan marah-marah, nak tanya, cakap dengan baik, tanya, jangan dengki apa orang dapat kita dapat, jangan dengki, okey, tanya dengan baik, saya akan jawab. Betul lah. Kalau dia kata saya tak boleh, dah, next question please, jangan jawab. Tapi Ustaz kalau cakap yang macam tadi Ustaz cakap tu, tak ke menambah marah dia lagi? Tak, jangan jawab. Kalau kita jawab, dia akan marah lagi. Jadi bila dia cakap macam tu, kita rasa macam mesti ni diam aja macam tu Tak, kita jawab lah. Dia tanya, kita jawab juga. Kenapa, apa yang kita rasa yang kita buat lah. Kita jawab juga. Tapi kita akan menjangkakan dia akan lebih marah. Kerana dia datang ni atas dasar marah. Engkau beri jawapan yang paling nyata, paling fasih, paling baik pun dia akan marah. Jadi jawab jugalah. Kalau nak perlu jawab jugalah. Lepas tu dia tanya lagi, dengan keadaan marah lagi, jangan jawab. Kerana dia akan menambahkan lagi api kemarahan dia. Ustaz, kalau kita pula tanya dia, kenapa bersikap diam, apa salah kita, dia tak jawab sampai sekarang. Macam mana pula? Awak tanya sebab atas dasar marah, lepas tu saya tak jawab. Saya tanya saya pula, kita tanya tu dan atas dasar tak marah, tanya apa salah tak kita. marah, nanti nak tengok yang lain. Kita tanya, kita pun minta maaf dengan dia. Dasar tak marah, ada yang lain ni, ada 4 nanti tu. Okey. Yang ni, tanya atas dasar marah, benda yang paling baik, jangan jawab. Jangan jawab. Memang Ghazali bagi panduan tau. Pada kita berurusan masyarakat. Jangan jawab. Tindakan kita, apa tindakan, tak perlu jawab. Ustaz, kalau katakan dalam surat ni kita tak jawab, EJK tak jawab, dia mesti ada keluar ayat pada yang bertanya tu akan keluar ayat, Ustaz. Sah lah tu. Dia punya ayat, sah lah tu. Jadi kita kata dialog, Ustaz. Tak. Bila dia tanya, kita jawab. Memang kita kena jawab. Kita jawab nak terangkan, memang kita akan jawab terangkan. Tapi sebelum kita jawab, kita cakap dengan dia, jangan tanya dengan marah. Okey, Ustaz. Kalau awak tanya dengan marah, nanti saya jawab dengan marah. Kita kena cakap dengan puluh. Tapi kalau awak tanya dengan baik, kita pun akan beri jawapan dengan baik. Okay, sekarang ni jangan marah. Tanya dia dulu. Ulang soalan tapi tanya dengan nada yang baik. Boleh tak? Oh, aku peduli apa? Okey, awak peduli apa? Kami pun peduli apa? Kami tak jawab. Apa yang nak buat? Kalau cakap macam tu, tambah marah dia Ustaz. Biar dia marah. Tapi kalau ikut dalam kitab ni, kita diam je. Memang sebenarnya kita kena diam. Memang sebenarnya kita kena diam. Kita jawab tu pun atas ihsan kita je. Sebenarnya kalau ikut undang-undang agama, tak jawab. Tahu? Tak perlu jawab. Tapi kita jawab ni atas ihsan kita. Sebab dia bukan tanya kita, dia marah kita. Dia tanya dengan dasar marah. Betul. Kalau ikut Imam Ghazali pesanan, kau jangan jawab. Kenapa? Ini orang sakit kronik dan dia boleh mati tiba-tiba. Jangan attend untuk ubat dia. Jangan buang masa. Baik pergi next question yang lebih bermanfaat. Maknanya doktor tu kena attend pada orang yang ada kemungkinan untuk selamat. Nak ada nyawa yang ikan dan nazak selalu bertinggalkan je. Bertinggal kat mesin. Dia mati kat mesin je. Betul tak? Dia beritahu, bagi keluarga masuk, dah. Lepas tu doktor ni ceritakan sikit, lalu tu dia keluar. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, Geram. Kalau ikut pengalaman saya lah, kalau orang yang nak menjawab dalam keadaan macam tu lah, orang tu pun kena tenang juga Ustaz. Kalau saya tu saya tak tahulah kaki ke tangan sampai dulu. Siapa yang kata tenang? Jadi kalau saya Jawab ke yang tukar tanya? bukan saya lah. Memang nombor satu yang kata tenang ni yang tukar jawab. Dia yang kata tenang dulu. Kalau dia tak tenang, itu orang baling kursi, dia baling kursi balik. Betul tak? Betul. Lepas tu, nak kena bersedia untuk menghadapi apa saja kemarahan. Pertama bila kita pegang jawatan lah, dalam surau, dalam masjid, berdahari, berusaha, siap. Kena kampung-kampung kita ni jenis orang suka tembak orang memang ketuk je kena. Ketuk je kena. Saya dulu pengurusi surau, saya cakap senang je. Pengurusi berdahari, bentang laporan. Nanti berdahari, bentang laporan. Selesa, bentang laporan. Soalan semua saya jawab. Semua saya jawab. Saya tak nak bagi bendahari jawab, biar saya tanggungjawab untuk jawab. Tapi report kena ikut cara saya. Report kena tulis begini. Laporan tulis begini. Bila dia kata ada soalan, dia ada soalan, saya cakap saya pengurusi, saya cakap saya bertanggungjawab untuk jawab semua soalan orang. Mengetah Ustaz. Tak ada ngetah, tanya. Ustaz, ni sama tak kalau macam kita dah explain, lepas tu patutnya dia tak boleh tanya soalan yang sama sebab kita dah explain. Lepas tu tiba-tiba orang lain tanya soalan yang sama lagi dan kita rasa bukanlah sebab dia tu mungkin sebab bukan kategori pertama ni lah, tapi dia repeat the same question daripada orang lain dan kita ni Siapa dalam repeat? kita kena sabar. Siapa repeat? Maybe dia tak fokus apa yang kita cakap sebelumnya lah. Anjing. Dia soalan dia kenapa dia repeat? Kalau dia repeat sebab dia datang lambat, kalau mesyuarat kan, orang datang mesyuarat pukul 3, dia datang pukul 4, dan dia tanya. Patutnya dia kena cakap, saya datang lambat, kalau soalan dia dijawab, tak apa, saya akan dapat jawapan kemudian. Tapi kalau menjawab, saya minta jawab. Patutnya adabnya dia kena cakap itu. You are late. You are late. Orang late ni, kalau ikut undang-undang, dia tak boleh soalan. Kenapa? Mungkin ada benda orang dah explain kat belakang. Segala pemusuhan yang diharapkan akan hilangnya. Kullu adawat qadatul jaizah la tuha illa melainkan ada wataman ada kaan hasad. Kecuali permusuhan yang ditimbulkan daripada orang yang hasad akan engkau. Kalau orang tu dengki kita, dia tak akan baik. Tak dengki. Maka sayugia engkau berpaling daripadanya dan tidak perlu membuat jawapan pada pertanyaannya dan engkau biarkan dia dengan penyakit hasadnya. Biarkan dia dengan penyakit hasadnya. Biarkan. Jangan jawab. Biarkan dia. Dia nak marah. Biarkan dia dengan penyakit pemarah dia. Biarkan dia. Allah Ta'ala telah beriman. Wa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau daripada mereka yang telah memalingkan mukanya daripada mengaji kami. Dan dia sebenarnya tidak mengendaki kecuali kesenangan hidup dalam dunia ini. Ini yang Allah contohkan. Dan orang yang hasad pula pada setiap perkataannya dan perbuatannya selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalannya. Ini bahaya hasad ni. Kerana sifat hasad itu memakan ia akan pahala seperti kebaikan seperti mana halnya api memakan ia akan kayu bakar. Ini hadis. Tak perlu jawab. Okey. Yang kedua. Kejahilan itu berasal daripada kedunguannya. Ni. Ni yang nombor 2 tau. Ni kategori jahil yang kedua. Ini. Dia bertanya atas dasar jahil. Dasar jahil. Yang datang dari sifat dungu.
sifat dungu yang tidak dapat diubati. Jadi kita tengoklah ni apa tindakan ni. Seperti perkataan Nabi Isa AS, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang telah mati. Nabi Isa ni dia ada mujizat boleh hidupkan orang mati. Tapi aku tidak akan berjaya mengubati orang yang dungu. Contoh, Imam Ghazali beri contoh. Contoh pertanyaan orang dungu. Ni. Seperti ada seorang baru saja tuntut ilmu. Dia baru sedikit belajar ilmu akal dan ilmu syarak. Lalu ia bertanya dan komplain tak ada seorang alim yang dalam ilmunya yang telah lama menghabiskan umurnya dalam mencari ilmu dan ilmu syarak, akal dan syarak. Ini contoh ni. Dia baru belajar sedikit. Tapi orang-orang besar habis dia kata sesat, dia kata sesat. Dia dungu, nama dungu. Si dungu ini sebenarnya tidak mutabi. Huraian masalah. Dan ia menyangka sebelah. Masalah yang muskil baginya juga muskil terhadap si alim yang dalam ilmu tadi. Jadi apabila si dungu tadi belum sampai ilmunya pada kadar si alim, maka pertanyaan itu adalah terkira daripada kedunguannya, maka soalannya tidak perlu dijawab. Pun juga sama juga tindakan dia. Aku jawab. Dungu ni macam apa Dungu ni datang dia apa selalu Apa Ustaz? Jadi ilmu. Gopo. Gopo. Dan dia tahu sikit je perkara tu. Tapi dia nak challenge ulama-ulama besar, nak challenge tau. Nak challenge ulama besar. Dan kadang-kadang sampai peringkat dia pergi jumpa PA, ustaz ni dia tanya ni. PA ustaz pun penat nak layan dia. Dan daripada apa yang dihuraikan, yang dia challenge statement guru-guru ni perkataan, nampak sangat dia ni memang tak ada belajar agama sangat tak. Ada belajar sikit-sikit. Jadi atas dasar dungu ni juga, Imam Ghazali kata, tak jawab. Tu kalau guru tu terang tu atas dasar ihsan dia je tu. Atas dasar ihsan dia. Kalau dia kata sesat, dia kata Syekh Dr. Fatani sebenarnya sesat, orang ni sesat. Guru-guru yang hebat-hebat ni dia kata kitab ni sesat. Ni ada ni ramai orang macam ni. Especially anak-anak muda tau. Saya takut kan. Ini nama apa ni? Ini nama dungu. Boleh faham tak nombor dua ni? Yang ketiga. Ni nombor tiga. Ustaz, macam kita orang ni kira kategori ni ke kalau kita duk tanya-tanya benda yang Ustaz ajar? Kategori apa? Kita bangang. Janganlah cakap bangang, sedih hati. Saya tak kata orang lain, saya lah. Oh, maknanya sekarang ni kalau kita bertanya, kita kategori apa? Tanya marah. Kategori ingin tahu, cik. Tak, masa tanya tu marah tak? Ustaz, ini Ustaz, apa pula tak sah? Tu marah. Tak marah Ustaz. Itu marah. Kenapa pula tak sah Ustaz semayang saya? Saya tak ambil wuduk salah. Apa pula tak sah pula? Kan Allah tu pengampun. Marah-marah. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Ustaz, nombor dua macam mana? Ustaz, mana ada dalam ni? Dalam air mutlak ni ada 7 kan? Mana ada air paip? Air paip bukan air mutlak Ustaz. Tu nombor berapa? Dua kot. Nombor dua. Bingung betul. Bingung, tak bingung. Mana ada air paip dalam kitab kata air paip kan? Mana ada air paip kata air mutlak? Sungai.
Air laut, air hujan, air embun, air salji kan, air mata air, air telaga. Mana ada yang pipe kan? Salah Ustaz ni, kita ni salah ni. Saya nak hadis kata air pipe adalah air mutlak. Ni apa ni? Ni dungu. Dungu tu nama dungu. Tak, maknanya dia belajar sikit. Tapi dia Dia rasa macam pandai lah. dia nak lawan. Dia belajar sikit. Dia nak tailor kitab. Dia bau sikit belajar, tapi dia macam rasa macam dia pandai sangat lah. Dia pandai sangat. Dia nak challenge kitab. Nak challenge guru-guru Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Nak challenge tu. Ini orang dulu salah ni. Air pipe ada. Macam mana air pipe ni? Mana yang air pipe ni bukan yang mutlak dia tu. Tengok. Apalah dungu-dungu kau ni. Dungu ni bodoh tau. Orang perkataan dia bodoh. Dungu ni kan bodoh tau. Dungu ni macam mana Nanti apa nak lain dungu? Bengong kot. Bodoh sangat kot. Macam bodoh sangat dah. Macam mengong-mengong lah. Mengong. Dulu, zaman dulu kan, ulama mazhab ni, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, mereka suka bercakap perkara ni dalam kitab mereka tau. Antara kitab-kitab Arab kan. Mereka berkata apa? Bila juhala berkata-kata. Juhala apa? Orang jahil. Bila juhala berkata-kata. Dia suka berkata ni. Engkau kena hati-hati bila juhala berkata-kata. Ini bahaya juhala ni. Dan lagi takut juhala ni dikenali oleh orang ramai atas populariti dia. Populariti tau. Atas populariti dia. Dan dia berkata, ini juhala ni. Dia kata mana wajib pakai tudung ni, mana ayat Quran, mana gini, mana gitu, mana. Bila orang cerita tak nak dengar, lawan lagi. Ni bahaya ni, orang ni bahaya. Ini sangat bahaya. Okey. Nombor 3. Nombor 3 apa? Bertanya memang mengkedaki atas dasar hendak hidayah. Dia nak datang dari hidayah dan petunjuk. Okay. Memang asal dia nak hidayah dan petunjuk. Tetapi bertanya mengenai isu ahli sufi yang besar-besar. Sedangkan dia masih jahil dan belum layak. Contoh tanya pasal tarikat, tanya pasal ini, tanya pasal gauk, tanya pasal suluk. Kalau awam, pada ain tak lepas, saya tanya pasal tu. Kita bukan tahap itu lagi untuk mengetahui benda tu. Kita tahu benda asal pada ain dulu. Baru kita boleh tanya pasal tu. Lepas tu ada setengah kitab, macam kitab hikam, contoh, kitab hikam, kalau tak habis belajar kitab, kalau ulama kata, penawar bagi hati, tak habis, tak boleh pergi belajar hikam. Lalu ulama dia buat susunan. Tak boleh belajar hikam, kalau tak habis belajar penawar bagi hati. Nanti kenapa? Nanti keliru. Hikam ni perkataan dia lagi dahsyat. Nanti keliru. Jadi ada dia step. Ini pun tak perlu jawab. Rupanya banyak soalan tak jawab. Okey. Ada nak tanya? Any objection? Tak puas hati je. Saya dah tahu saya kategori apa tu tengah pening. Tu, tak nak tanya tu.
Kategori apa? Tapi orang sini saya nampak tak ada lah kategori ni. Orang dalam online lah. Saya tengok. Dia kategori apa tau? Dia tak aku tanya. Tu dia kategori tu. Baca nombor 4 nanti Ustaz mungkin. Mungkin nombor 4. Dia tanya semua tak boleh jawab. Wali lah ke. Dia tanya pun tidak, orang tanya pun dia diam. Itu ada kategori nombor 5 je. Dah tu main rosak. Dia tak erti apa nak bertanya. Ada pun kejahilan yang boleh diubati. Ni 3 ni. Ini Imam Ghazali kata ini jahil yang tiada ubat. Ini jahil yang tiada ubat. Tapi jangan tanya soalan pelik-pelik tau. Ada orang tanya soalan pelik-pelik. Ustaz, kunci aras kat mana? Kita tak pernah pun disuruh untuk tanya kunci aras kat mana. Ada orang tanya saya, kau tu lah kunci aras kat mana? Itulah kau tak belajar ni, tarikat apa benda lah, sebutlah apa benda. Pada Ain tu bukan tu tau. Bukan tu. Siapa nak tanya kunci aras kat mana? Mana kita tahu jalan kat mana? Ada kunci aras ni. Lepas tu cakap, kau belajar kulit je. Kau ni belajar isi. Kau tahu kunci aras kat mana, ini kat mana, gitu macam mana. Oi, saya kata kau belajar lah. Tak belajar. Aku tak tahu pun kau belajar. Lepas tu, mula dia cakap-cakap, mengedendahkan kita. Saya tak tahu lah. Tapi saya tak layan lah. Seperti kau lah. Kau dengan dunia kau. Aku malah cakap. Lepas tu, ada lagi satu kategori. Ni nombor 4. Ni. Kejahilan yang boleh diubati. Ni. Pada kejahilan yang boleh diubati. Jadi yang kita perlu jawab adalah yang nombor 4 ini. Ni, nombor 4. Apabila kepada seorang yang benar-benar mencari petunjuk dan dia punya akal yang baik dan cepat memahami satu masalah. Ni, benar ingin petunjuk, lagi ada akal yang baik, tak dengung, tak bungu, tak dungu, cepat memahami. Tidak dipengaruhi oleh hasad. Tidak dipengaruhi oleh hasad. Marah, kita kan syahwat, kita kan gerukan, kita kan harta benda. Kita boleh hasad pula tu. Hasad atau marah. Dia boleh relate pada number 1. Dan benar-benar mencari jalan yang lurus. Dan pertanyaannya bukan berasaskan kepada hasad dan keras kepala. Atau semata-mata mau menguji kebolehan orang yang tanya. Dia nak test lah. Dia nak test tau. Dia tanya kita satu masalah. Kita kata jawapan dia gini. Ustaz ni jawab macam ni. Dia kata. Ustaz ni bukan main-main. Dia ada ijazah. Kalau kau tahu Ustaz tu ijazah, dia jawab begitu, kenapa kau bertanya aku? Faham? Bukan tanya aku, kau boleh tanya dia. Saya tanya dia jawapan dia macam ni. Kau boleh tanya dia. Kenapa kau tanya aku? Kau dapat jawapan kat situ.
Maknanya dia tanya ni, dia nak test kita. Dia test kita. Apa jawapan kita, apa jawapan ustaz dia. Dan kadang-kadang dia jawab balik kat kita dengan kaedah merendah-rendahkan. Ustaz tu belajar Mesir. Tak apalah dia belajar Mesir ke belajar mana, tak apalah. Kau nak ikut jawapannya, kau ikut jawapan dia. Betul tak? Jangan test kita. Itu bukan JPJ dia kena test. Ini bukan JPJ tempat nak test orang lain bukan. Kau dah belajar, kau belajar dengan ikhlas. Betul, nak tahu. Betul, okey. Nak tahu ni ilmu dia. Okey, kita kongsi sama. Kita faham sama. Betul tak? Tapi kalau nak test, tak payah. Kalau kita rasa nak test kita nak buat apa? Kita jawab tu. Kita jawab. Dia nak try. Ada orang macam ni juga. Ustaz, kalau jawab macam Ustaz cakap tadi boleh tak? Kalau orang tu dah apa tanya saya kalau dah dia macam tu boleh? Kalau cakap kan hati-hati. Betul tak? Tapi betul lah, buat apa tanya saya? Kalau kata saya jawapan salah ni, dah dapat orang tanya jawapan dan ustaz sudah jawab. Ikut je lah. Dia ada hujah dia, saya pun ada hujah saya. Dia ada guru dia cakap, saya ada guru saya cakap. Takkan nak paksa saya cakap macam mana orang cakap. Betul lah, dengan saya belajar ni benda lain. Benda lain yang saya faham macam ni, guru dia kata ni. Betul lah. Lepas tu, belajar ni kau nak tanya, kena tanya ikhlas betul. Bukan nak test. Bukan nak test. Ni tauliah ni dia rasuah kot. Tu tanya orang tak bayar. Siapa nak rasuah? Nak pergi tauliah ni. Dengan dia benda ni apa yang main ni. Adalah ujian dia, kita lalui kan. Lulus lah. Tak lulus dah lah. Itu je. Maka orang seperti inilah dapat menerima pembaikan. Maka soalannya harus dijawab. Bahkan wajib engkau menjawab soalan. Okey, ni hukum dia apa? Wajib jawab. Dia cepat memahami, tidak dipengaruhi oleh hasad marah masa bertanya. Lagi apa? Tidak bertujuan menguji. Kebolehan orang yang tanya. Kalau saya, tak payah test saya memang tak pandai. Kalau nak tanya test saya, tak payah. Ambil 10 soalan, tanya ustaz, tengok apa dia jawab. Jawapan dah ada ni. Jawapan dah ada. Ulama ni kata ni, ulama ni kata ni, ulama kata ni, jawapan dah ada. Raja WhatsApp, kita test tengok apa dia jawab. Tak payah. Saya bukan orang pandai nak test. Saya test saya. Nak test berita orang lain. Lepas tu dah jawab, dia keluar jawapan lain. Ustaz, sebenarnya jawapan dia ni. Kalau sebenarnya jawapan dia tu, kau tanya aku buat apa? Betul tak? Kau tanya aku. Apa tujuan kau tanya aku? Tak ada apa, saja nak test ustaz. Apa jawapan? Makan penyepaknya ni Ustaz. Buat itu aja makan penyepak lah. Lama tak tengok cerita. Bukan kita aku tiga play kat dia. Ustaz dah beli yang besar punya, tengok besar punya. Ni saya beli besar punya, binding ke siapa tu yang pada bam. Ustaz, boleh buat tanya sikit Ustaz? Ha. Okey, kesimpulan dia pada empat perkara ni Ustaz. Boleh katakan Ustaz, yang sebenar ni dia ni baru belajar tapi menunjuk-nunjuk. Betul Ustaz ni Ustaz? Itu satu tak boleh. Itu satu tak boleh. Kita ni baru belajar ke lama belajar ke, kita tak boleh rasa kita ni pandai. Ini satu. Dah hebat konon dapat belajar kan. Kalau nak tanya ni, kita mesti betul-betul ikhlas nak tahu. Itu dia. Bila orang perasan dia tanya memang dia tak pandai, jadi hukum jawab ni pada orang yang tahu ni, hukum dia wajib. Kalau dia tak jawab, berdosa. Kau tak jawab, berdosa. Tapi ni kalau orang tu alim lah ustaz kan, kalau kita di soal macam tu tapi kita punya knowledge pun tak berapa nak pergi, dia boleh kita tak boleh jawab lah ustaz. Jawab pula, wallahualam. Kalau knowledge tak boleh nak pergi, jawab apa yang kita tahu je lah.
Dia gini, asal dia gini. Tapi kalau dia kebersilat, ni saya tak tahu. Saya tak tahu je, senang. Lepas tu dia kata, Saya senang Ustaz. Kalau orang tanya saya senang je. Kalau orang tanya saya tak jawab, saya jawab macam mana? Hubungi Ustaz Husaini, tanya dia. Dia lebih tahu saya. Dia kontak nombor berikut. Saya sokong. Kalau dia kata apa? Kau ni belajar, dia cakap dengan aku, cerita bagus je, belajar online 2 tahun. Aku tanya basic question pun kau tak tahu. Sebenarnya jawapan dia ni. Sebenarnya dia tanjarin apa? Betul tak? Dia tanjarin apa? Tadi, sebenarnya dia tanjarin apa? Kau tak tahu ke? Kau belajar ke? Ya je belajar online 2 tahun, nota aku tengok tinggi. Ni nota aku kat rumah. Aku tak belajar online, nota aku tak ada. Aku boleh jawab, kau tu tak jawab. Takkan ini pun kau tak tahu. Sebenarnya dia apa? Dia kat mana? Kategori mana? Dia nak tunjuk diri dia tu sebenarnya. Tunjuk diri dia. Challenge. Dia nak test kita. Kalau macam ni ilmu kau dapat, kau nak suruh aku belajar dengan ustaz ni. Anak murid pun dungu. Dia kata, wah ajar betul. Dia kata kita dungu. Kau belajar 2 tahun pun, ini yang dia hasilkan kau. Buat apa aku nak belajar dengan dia? Dia kata gitu. Anak murid pun macam jenis macam kau ni, tak tahu benda. Nota punya lambat. Nota print kat rumah banyak ni. Tapi aku tanya soalan asal kau jawab. Macam mana kau belajar ni? Maknanya tak bagus lah kau belajar. Buat apa aku belajar dengan Ustaz ni? Ustaz ni tak boleh, dia tak boleh isi ilmu kat orang. Dia kata gitu. Dia dengar aku hajar betul ni. Ada orang macam ni Ustaz, memang ada. Memang ada. Kat masyarakat memang ada. Lepas tu Imam Ghazali dah bagi kita panduan siang. Kau belajar apa? Dia kata. Sifat 20. Sifat 20 budak darjah 2 belajar dia. Aku tak belajar sifat 20. Aku belajar makrifat. Aku belajar tarikat. Aku belajar hakikat. Kalau kata tak sebenarnya tak wajib. Ni. Ini bengong ni orang sini. Ini bahaya ni. Orang cakap pun orang lain pun pelik-pelik kan. Dia tak tahu apa benda. Apa ni dia faham dalam agama ni. Mungkin nak kita bimbang ni. Dia rosak orang lain. Dan dia provoke kita tau. Ada kau belajar-belajar ni. Buang masa je dia kata. Kita buang masa je. Kita perlu belajar isi. Bukan kulit. Wah, dia dah mula cakap. Dia cakap. Kau belajar ni, macam aku belajar ni. Kau zikir, kau rasa terbang. Rasa terbang. Air mutlak kau tak erti, babe. Kau terbang kat mana tu? Air mutlak kau tak erti. Jaga kawan-kawan kita ada yang macam ni tau. Kawan-kawan kita ada yang macam ni tau. Kita kalau kita tak belajar apa yang panduan Imam Ghazali bagi ni, kita termasuk dalam kancah pergaduhan, kancah pertengkaran yang berlaku pada kategori 1, 2, 3. Okey. Ada soalan? Bandin, Mesir macam mana Bandin? Bandin dah naik motor balik. Apa Ustaz? Tanya saya ke? Hujan tak Mesir? Tak hujan, tapi dia mendung lah. Mendung dia panas. Panas. Panas, dia punya uap tu panas. Banyak kat sini orang sakit tekak tak? Ingat bulan puasa ni nak pergi musim kejap. Tak tahu lah musim. Boleh puasa kat musim. Nanti lah balik kita calling. Salam kat Gayah nanti balik. Ya, Waalaikumsalam. ada dia. Oh, ada. Kita orang kereta Ustaz. Kita orang kereta ni. Oh, nak kereta. Nak balik rumah ada. Tak lah, nak mana. Kita Dia beli test test COVID test. Nak masuk kereta kena test COVID dulu. Dah kena COVID ni. Okey. Saya nak berhenti ni. Ada soalan nak tanya? Sila. Nanti sambung kau. InsyaAllah. Hendaklah engkau merasa takut bila menjadi orang yang suka beri nasihat. Allah. Ini yang takut nak baca. Lepas tu perkara ketiga. Jangan bergaul dengan gubernur-gubernur dan raja yang zalim. Perkara keempat. Jangan menerima pemberian raja-raja yang zalim. Kata habis. Lepas tu, kerjakan 4 perkara. InsyaAllah. Lama ni habis lah ni.
lama habis ni. Mungkin lagi 2 bulan habis kot. 1 bulan lebih ni habis ni. Nanti tengoklah macam mana. Kalau nak sambung lah. Tak ada lah. Okey. Hope pada petang ni. InsyaAllah. Kalau rajin nanti malam kan jumpa lah. Dekat Asyakirin Reko. yang Reko kita nak kata balik. Saya dah baca Kifaidul Muqtadi, Bab Muqtad. Lepas tu dah khatam dah. Beberapa hari lalu, Penawar Bagi Hati. Nak tengok balik Mirwahul Munir. Nak tengok balik kat mana sambung. Kita baca satu kitab dia sekarang. Mirwahul Munir. Dekat mana? Dekat surau tadi. Surau Asyakirin. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Aku maaf wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله 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 الحمد لله